أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan kesempatan dan ruangan untuk meneruskan kuliah kita pada kitab Kashifatus Saja yang merupakan syarh kepada matan Safinatun Najah ataupun Safinatun Najah. Baiklah, kita sampai kepada faslun fi ma yata'allaqu bit-tama'ninah pada muka surat yang ke-282. Fasal pada perkara yang berkaitan dengan tama'ninah. Matan dia mengatakan al-arkanul lati talzamuhu fiha tama'ninatu arba'atun. Rukun-rukun yang terlibat dengan kewajipan tama'ninah itu ada 4 perkara. Ar-ruku'u wal-i'tidalu was-sujudu wal-julusu bainas sajdataini. Okey. Itu dia 4 benda yang ia terlibat, yang wajib padanya terdapat tama'ninah. Rukuk, i'tidal, sujud dan juga julus bainas sajdatain. Dan kemudian matan tu mengatakan at-tama'ninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaisu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Biqadri subhanallah. Apa dia tama'ninah ini? Ialah diam daripada segala pergerakan sehingga ataupun di mana kesemua anggota itu berada pada tempat dia dengan qadar subhanallah. Okay, itu dia panggil sebagai tama'ninah. Cuba kita lihat apakah syarah dia. Syarah dia kata apa? Tentang tama'ninah itu dia kata ai bimiqdar ataupun dia kata walau qala hiya sukunun baina harakataini lakana awdah. Boleh juga kata syarah, kata Imam An-Nawawi Al-Jawi, dia kata kalau dikatakan ditambah lagi maksud tama'ninah itu ialah satu sukun, satu diam seketika di antara dua pergerakan. Juga kita rukuk. Itu dia panggil sebagai hiya sukun baina harakataini lakana awdah. Daripada kita berdiri itu, bila kita rukuk sahaja, rukuk tu kita diam seketika. Kita tama'ninah seketika. So, bila kita diam ketika rukuk itu, diam tu bukan diam tak baca apa-apa, tidak. Diam pergerakan. So, tama'ninah ini adalah sukunun fi harakatin. Diam pada pergerakan kita. Mana kita bila kita diam ketika rukuk itu, kita tama'ninah, itulah pembezaan di antara dua gerakan. Berdiri dan juga dengan rukuk. Wa kadzalika ba'da dhalik narfa' wa na'tadil. Kita bangun, kita kiam balik daripada kita rukuk, kita i'tidal dan kita tama'ninah. Tama'ninah ketika itu juga merupakan sukun baina harakatain, iaitu kita diam seketika yang membezakan di antara dua gerakan. Daripada kita rukuk sampailah kita tama'ninah. Itu dua gerakan yang berbeza, dua rukun yang berbeza. Rukuk pergerakan dia, i'tidal pergerakan dia. Tapi bila i'tidal tu kita ada tama'ninah, tama'ninah itu membezakan di antara pergerakan rukuk dan juga i'tidal. Khalas. Baik. Faidatun. Tengok sikit faedah. Tama'ninatu ismu masdarin itma'anna. Tama'ninah ini adalah merupakan isim masdar kepada kalimah itma'anna, tenang. Masdarnya pula ialah itmi'nan. Okay. Qala ba'duhum wal aslu fitma'anna al-alif.
Asal pada kalimah itma'anna tu alif. Alif ni apa? Lembut sebagainya. Ahmar, waswad, ni lughah lah. Okay? Tapi kalau kita baca ni semua adalah merupakan lughah lah. Isu lughah. Ada tashil, ada apa tu. Asalnya tak perlu kot. Halas kita ننتقل إلى صفحة تالية فصل في بيان مقتضى سجود السهو وما يتعلق بها. Fasal pada menceritakan pada perkara yang berkaitan dengan sujud sahwi dan juga apa yang berkait dengannya. Okey, tadi tentang tamak ninah kita dah faham dah. Ada 4 tempat lah tamak ninah ini. Pertama sekali ketika apa? Ketika rukuk, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Habis ketika berdiri tak ada tamak ninah ke? Ha, ketika berdiri itu kita wajib baca Fatihah. Memanglah kena sukun ketika itu. Takkan mungkinlah kita kena laju. Dan takkan mungkin kita bangun tu rukuk. Allahu Akbar takbir tu rukuk. Tak mungkin. Kerana kita ada rukun qauli kat situ. Rukun Fatihah. Baiklah. Jadi, asbabus sujudus sahwi arba'atun. Ada 4 tempat kita ni ada 4 sebab membuatkan kita perlu mengerjakan. Tidak wajib lah. Sahwi tak wajib. Cuba kita tengok bawah tu. Asbabu sujudus sahwi fi salah dalam syarah dia. Fardan aw nafla arba'atun. Ada 4 tempat lah. Ada 4 keadaan. Tapi dia terang lagi. Apakah sahwi ini? Sahwu lughatan nisyanu syai'. Sahwi ni dari segi lughah ialah melupakan sesuatu ataupun ghaflah. Dari segi syarak apa dia? Nisyanu syai'in makhsusin minas salati كأبعاضها غالبا ومن غير الغالب قد يكون لغير ذلك كتطويل الركن القصير وتكرير ركن سهوا والمراد بالسهو هنا مطلق الخلل الواقع في الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا. Tengok. Apa dia kata syarak mengatakan ialah melupakan sesuatu yang khusus di dalam kita mengerjakan solat. Tapi kebanyakannya sahwi ini akan berlaku ketika kita meninggalkan ab'adus solah, rukun ab'ad. Okey? Ataupun perkara lain. Tapi kalau tinggal hayatus solah, tak payah rukuk sujud sahwi. Kita tak baca surah, tak baca tasbih ketika rukuk ataupun sujud. Itu dipanggil hayatus solah, itu tidak boleh kita nak membuat sujud sahwi, tak perlu. Tapi kalau yang lain, contohnya katatwilur ruknil qasir, memanjangkan rukun yang pendek. Seperti i'tidal dan seperti julus baina sajdatain. Tapi ini dah dibahaskan bahawasanya yang kita ikut Imam Nawawi mengatakan tidak ada rukun panjang dan pendek. Namun ada dalam mazhab Syafi'i mengatakan ada rukun panjang, rukun pendek. Sujud dan rukuk rukun yang panjang. I'tidal dan juga julus baina sajdatain adalah rukun yang pendek. Tak apalah. Tapi yang penting kita kalau meninggalkan hayatus salah, ia tidak tak digalakkan pun kita menggantikannya ataupun menjabarkannya dengan sujud sahwi. Kebanyakannya akan berlaku apabila kita meninggalkan ab'ad ataupun sunat ab'ad. Apakah dia sebab pertama yang membuatkan kita digalakkan untuk membuat sujud sahwi? Al-awwalu, dia kata tarku ba'din أي ومن أبعاد الصلاة أو بعد البعد. Ialah kita meninggalkan ba'din tu maknanya rukun ab'ad, salah satu rukun ab'ad. Tengok syarah dia kata ay wahidin yaqiniyan atau yaqinan walau amda. Meninggalkan salah satu rukun ab'ad walaupun sengaja secara yakin. Okey. Ibarat ab'ad tu ada 7 perkara yang akan diterangkan nanti kemudian insya-Allah. Ataupun kita meninggalkan separuh ataupun sebahagian daripada ab'ad tersebut. Contohnya kita meninggalkan kalimah kunut yang telah pun sabit dari Nabi SAW. Wa kadzalika kita ibdalu harfin bi akhar, tukar pula huruf. Ketika kunut tu tukar huruf yang kita perlu baca tu. Okey? Tukar huruf ni yang penting lah, yang besar lah. Kita tak perasan kadang-kadang sabqul lisan ataupun sabqul kalam. Tetapi kata Syekh ini, amma tarkul fa min fa innaka taqdi awil waw min wa innahu la yadhillu fala sujuda li tarkiha li khilafi zalik. Tapi kalau benda tu khilaf, tidak ada masalah kalau tinggalkan.
Ini kalau kita mendengarkan ab'ad tu memang kita perlulah digalakkan kita untuk menggantikannya dengan sujud sahwi. Bahkan kalau kita tinggalkan sebahagian dalam ab'adus solat itu seperti mana kita meninggalkan kalimah. Okey, dalam rukunut yang perlu kita baca itu benda itu boleh membawa kita perlu membaca ab'adus ataupun membuat sujud sahwi. Okey, baik. Nombor 2. Fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahbuhu idza fa'alahu nasiya. Ini kalau dibuat perkara yang kalaulah dia sengaja akan batal. Tapi kalau dia tidak sengaja, dia tidak membatalkan solat. Contohnya apa? Okey, contohnya memanjangkan rukun yang pendek iaitu i'tidal. Kata Syekh ni i'tidal lam yutlab tatwiluhu, tidak digalakkan pun dipanjang, tidak diminta pun untuk kita panjang. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar tu rukuk. Okey, tapi taklah. Kena tamak ninah tu kena ada. Jangan keliru di antara tamak ninah dan juga tuntutan tidak boleh memanjangkan rukun pendek. Oleh itu kata ulama kita membuat lawabit, membuat parameter. Rukun yang pendek ini ataupun i'tidal ataupun julus baina sajdatain ini, dia dikatakan pendek selagi mana dia tidak melebihi tempoh apa yang wajib pada kedudukan dia. Kena faham ni? Dia tidak akan dikatakan panjang selagi mana dia tidak melebihi tempoh yang wajib pada kedudukannya. Iaitu bila berdiri ataupun ketika i'tidal, i'tidal tu sinonim dengan berdiri kan? Rukuk, Sami'allahu liman hamidah, kita tegak. Ketika tegak tu nama dia apa? Berdiri lah. Tapi dipanggil i'tidal. Ketika berdiri, apakah bacaan wajib yang kita kena baca dalam solat? Al-Fatihah. Oleh itu, ketika kita melakukan i'tidal, tidak digalakkan ataupun dipanggil panjang jikalau kita berdiri ataupun i'tidal akthar min awqat ataupun waqtil qiraatil Fatihah. Kita berdiri i'tidal itu Sami'allahu liman hamidah. Bila kita i'tidal itu, kita berdiri. Dalam berdiri itu lagi lama daripada berdiri membaca Fatihah. Ketika itu dipanggil tatwilur ruknul qasir. Memanjangkan rukun yang pendek. Juga dengan julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Itu rukun pendek. Apa nak tahu panjang pendek bagaimana dia punya benchmark ataupun parameter dia? Dia tidak melebihi apa yang wajib pada kedudukan dia. Apakah dia rukun yang wajib pada ketika duduk? Ialah tahiyat. Okay, at-tahiyat itu merupakan rukun yang pendek, rukun yang wajib dibaca ketika duduk. Oleh itu, julus baina sajdatain tidak boleh melebihi masa at-tahiyat. Masa, in term of masa. Allahumma zuqni wanfa'ni wajburni wa'fa'ni wazuqni wahdi wa'afni wa'fu anni. Baca benda tu tak boleh sama panjang dengan bacaan Fatihah. Sebab apa? Fatihah tu, tahiyat. Tahiyat itu kan wajib. Ya. Ketika mana wajib? Ketika duduk. Maka duduk di antara dua sujud tidak boleh melebihi kepanjangan bacaan tahiyat yang juga wajib ketika duduk. Itu kaedah. Nak tahu panjang pendek macam mana? Tengok benchmark. I'tidal panjang dia kalau melebihi tempoh baca Fatihah. Julus akan dikira panjang kalau kita melebihi tempoh bacaan tahiyat akhir. Itu dia. Okey. Baik. Ataupun contoh lain, kaqalili kalami wa akli wa ziyarati raka'atin. Sama ada dengan banyak cakap tu tidak sengaja tapi sikit. Ni cakap tak sengaja. Tengok nombor 2 ni. Fa'lu ma yubtilu 'amduh wa la yubtilu sahwuh. Kita ni cakap perkara yang kalau kita sengaja batal. Tapi tidak sengaja dia tidak membatalkan kita punya solat lah. Cakap sikit boleh. Bukan boleh. Dia dimaafkan. Kenapa nak maafkan? Dia tak sedar dia cakap apa. Dia tercakap. Kadang-kadang kita pergi semayang, kita lah dah makan banyak kan, buka puasa. Betul semayang pula tarawih panjang 20 rakaat. Degil tak nak balik tu. Nak terus istiqamah juga. Baguslah. Sifat yang bagus. Tapi cuma dia ngantuk lah. Sebab tadi makan banyak ketika dia berbuka puasa. Dah dia ngantuk, kelang kabut lah. Ngantuk solat,
Sampai tercakap pula Allah ngantuknya. Dia punya bahasa tu. Dia dengar imam pula baca 2-3 muka surat. Kan? Allah, imam pula nak kerja khatam. Imam baca 2-3 muka surat ataupun satu muka surat setengah. Dia rasa lama sangat. Terolah, terungkap pada mulut dia. Ya Allah, lamanya. Baru dia sedar. Lama tercakap lah. Itu dia panggil qalilil kalam. Okay, qalilil kalam. Ataupun dia makan. Makan apa pula ni? Makan lah. Tadi dia semayang tu, dia makan buka puasa, ada benda terlekat dalam dia punya gigi. Tu benda yang perlu ambil kira tu. Okay, kalau kita hari ni pergi kepada pasar, pergi ke masjid, ada buka puasa di masjid, kadang-kadang bila kita makan, kita tak bersihkan kita gigi dengan betul, bila semayang ada tak kesan-kesan ataupun butiran-butiran nasi lah khususnya yang tinggal. Ketika semayang lah pandai pula dia keluar ataupun dia bebas daripada sekatan yang ada lah. Jadi termakan, kita tak sengaja, tertelan lah. Mungkin berlaku. Ya, benda ni orang tak tahu pun. Dia jadi isu macam mana ni ya. Kita jadi imam. Dan kita melakukan benda ini. Alamak, termakan sedikit lah. Ya Allah, tadi ada sikit simsim, bukan simsim, itu bijan. Kismis lah, apa terselekat kat kita punya ni kan, gigi. Betul tengah semayang, Allahu Akbar. Time-time tu lah keluar datang tu. Dah dalam mulut kita punya mulut benda tu. Kita nak, eloknya kita buang lah ludah kan. Bukan ludah apa, kita hembuskan keluar benda tu. Ludah kan marah pula orang sebelah nanti, tidak. Kita keluarkan benda tu dengan baik, dengan menjaga pergerakan lah. Okay? Baik. Tapi tak macam mana tiba-tiba hilang benda tu. Dah telan kot. Kecil kan? Dah tertelan. Benda tu juga membolehkan kita untuk dipanggil sebagai membuat sujud sadah. Sujud sahwi ya. Cuma orang tak tahulah. Kalau kita jadi imam, orang tak tahu apa hal pula Mamat ni sujud sahwi. Nampak sempurna semayang. Rupanya ada benda dia buat yang kita pun tak perasan. Makmum ikut je lah. Okay? Baik. Nombor 3. Sorry. As-salisu. Apa salis? Naqlu ruknin aw ghairihi qawliyin aw ba'dihi walau amdan ghaira mubtilin naqalahu ila ghairi mahallih كقراءة الفاتحة أو سورة الإخلاص أو بعدها في القعود بنيتها. Kita memindahkan sebab ketiga membolehkan berlakunya rukun ataupun sujud sahwi ialah kita memindahkan rukun sama ada qauli ataupun ab'ad ataupun setengah daripada rukun qauli dengan sengaja. Tapi ia tidak membatalkan kita punya semayang. Kita pindah pada tempat yang bukan tempat dia. Memanglah kita nak orang hafal Quran, tapi jangan baca ketika rukuk. Kan? Quran tu rukun, tapi Quran tu bukan rukun, tu sunat saja. Ini baca Fatihah ketika rukuk, tu rukun qauli. Baca tahiyat ketika sujud. Tahiyat letaklah kat ujung. Dia baca awal ketika sujud, dia baca ketika i'tidal. Dah panjang dah pula benda yang pendek tu. Okay, benda macam tu atau baca surah Ikhlas, baca surah lain-lain, okay, pada tempat yang bukan tempat dia. Tu ada soalan orang tanya, boleh ke saya ni membaca surah ketika rukuk dan sujud? Kita kata tidak digalakkan. Tempat tu rukun qauli tu tempat dia. Rukun qauli Fatihah dekat tempat dia. Rukun qauli salam di tempat dia. Rukun qauli tahiyat akhir di tempat dia. Bahkan kalau tempat dia pun kalau kita pindahkan pun boleh membuatkan kita kena buat sujud sahwi. Dan juga membaca surah ketika rukuk ataupun apa lagi lah. Itu benda perkara yang membolehkan kita tak batal. Ulang alik tidak batal. Cuma benda tu boleh kita jabarkan, kita kampal balik kesalahan itu dengan melakukan sujud sahwi. Okey. Baik, wa kharaja bima dhukira naqlul fi'li wassalam wa takbir ihram 'amdan bi annak bi an kabbara saniyan qasidan taharruma fa innahu butil لأن من افتتح صلاة ثم افتتح بأخرى بطل الأولى وفرق نقل فعلي نقل القولي بأنه لا يغير هيئة الصلاة بخلاف نقل الفعلي. Okay, faham tak tu? Dia kata apa? Dan terkeluarlah perbuatan atas tadi tu, nombor 3 ni, yang membuatkan kita perlu buat sujud sahwi ialah kalau kita memindahkan rukun qauli ke tempat lain ataupun sebahagian rukun qauli ke tempat lain. Baca Fatihah pergi dalam rukuk,
baca surah dalam sujud. Macam-macam lah kan. Itu digalakkan kita buat sujud sahwi. Tetapi dia kata, okay, kalau salam dan takbir tu ihram memang tak boleh pindah. Salam tu memang berada di hujung solat. Salam tu menanda kita keluar solat. Tiba-tiba kita salam ketika rakaat yang pertama. Apa hal? Apa cerita? Itu memang batal lah. Okey. Dia kata apa? Fa inna mubtilun. Itu memang betul. Ataupun kita takbir. Takbir dengan niat takbiratul ihram. Kita habis rakaat yang pertama, yang kedua nak bangun untuk rakaat yang ketiga kita pun takbir. Allahu akbar. Apa tu? Bukan takbir intiqalat tu. Tu takbiratul ihram tu. Apa hal pula kamu takbiratul ihram? Saya niat tu. Maka tak boleh. Tak boleh untuk, walaupun bunyi sama. Allahu akbar tapi niat dia adalah ihram. Bukan intiqalat. Dia habis daripada bacaan tahiyat awal, dia terus bangunlah. Allahu akbar. Okey. Isu dia ialah kalau dia niatkan Allah Akbar tu intiqalat tidak ada masalah, itu okey. Ni tak, dia niatkan itu merupakan takbir permulaan kita. Takbir tahlil ihram kita. Dah rakaat ketiga dah. Buat takbir ihram apa lagi? Benda tu boleh membatalkanlah. Okey. Dia seolah-olah macam mereka yang buka sembahyang Zuhur, bila takbir pula kamu takbir dalam sembahyang tu dengan niat ihram, kamu telah pun membuka solat yang kedua dalam sembahyang tersebut. Okey. Baik, nombor 4, yang keempat. Dipanggil iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah. Ini biasa berlaku. Kita buat satu rukun qauli, rukun fi'li, tapi mungkin benda ni juga merupakan satu penambahan rasa-rasa lah. Macam mana tu nak faham tu? Bi an syakka fi raqa'atin min ar-ruba'iyyati hal sulliyat salasan. Dia syak ni sembahyang rubaiyah ni, Zuhur, Asar ataupun Isyak. Zuhur, Asar ataupun Isyak. Dia ni syak. Dia bangun-bangun dia. Aku ni lupa lah. Dekat ketiga ke keempat ni kalut lah tadi. Tarawih pun boleh juga berlaku kan. Tapi tarawih ni tak wajib, tak apa. Tapi sembahyang wajib, sembahyang rubaiyah ni sembahyang 4. Asar, Zuhur dengan Isyak. Dia pun keliru. Bila bangun-bangun dia keliru. Saya ni berada rakaat ke berapa ni, biasa ni. Okay, dapatlah yang sembahyang terlalu khusyuk tu, dia akan berlaku lah macam ni. Okay? Baiklah. Jadi apa dia buat? Wa hadhihi allati urida biha al-ityan biha rabi'atan am arba'atan wa hiya khamisah. Fa ibana 'ala al-yaqin wa intasaba lil-ityan bi rak'atin. Dia tak tahu apakah rakaat dia. Tapi pada hakikatnya sebenarnya dia dah pun 4. Cuma dia syak ni 3 ke 4. 3 ke 4 tak tahu lah, tak boleh fikir lah. Sedangkan pada hakikatul amri atau pada hakikat sebenarnya memang tu yang keempat. Tapi cuma dia kalut, dia lupa. Apakah kaedah dia? Bana 'ala al-yaqin. Kan? Al-yaqin la yadhulu bisyak. Yakinnya apa? 3 ke 4? 3 lah yakin. 4 tu tak confirm lagi, mungkin ya mungkin tak. Bana 'ala al-yaqin, kaedah dia kamu kena anggap kamu yang ketiga dan tambah satu lagi. Dia kata apa? Okay. Summa lil ityani bi rak'atin. Tu kata Syekh tu kat dalam mazhab Syafi'i tu. Apa dia? Kalau kamu rasa keliru, ambil yang paling rendah. Saya ni 3 ke 4 lah. 4 ke 3. Kalau 4 3 ambil lah 3. 4 ke 5, tak payah ambil apa-apa lah. 4 je lah. Okay. Baik. Jadi bila kita syak, kita ni 3 ataupun 4, sudah pasti kita akan ambil yang paling rendah. 3. Kita pun tambah lagi 1 rakaat. Bila kita tambah 1 rakaat, bermaksud kita telah pun berkemungkinan melakukan rakaat yang kelima. Betul? Kita lupa kita rakaat ke berapa. Kita pula syak 3 ke 4. 3 4. So kita ambil yang paling rendah, kita pun teruskan kita sembahyang. Tambah lagi 1 rakaat. Okay? Sedangkan dah cukup lah tu. Jadi ternyata rakaat yang tambahan tu ada kemungkinan ia merupakan rakaat tambahan. Itu dia kata ma'ahtimali ziyadah. Kalau kita terlupa, kita ambil kaedah yang bana 'ala al-yaqin, kita ambil kaedah yang paling sikit, 3 rakaat yang kita ingat pasti. Kemudian kita tambah lagi 1 rakaat. 1 tu berkemungkinan berada dalam daerah, daerah penambahan. Berkemungkinan, mungkin betul mungkin tak, wallahu alam, tapi ada ihtimal. Tadi dah ada keliru, 3 ke 4 ni. 3 ke 4, 3 ke 4, 3 kot. 3 lah, back P 3. Kita 3.
Bila dia tambah satu lagi yang keempat, mungkin empat tu ialah yang kelima yang telah pun dikerjakan kalau dia tak lupa. Jadi benda tu ada kemungkinan penambahan. Penambahan macam itulah dikatakan kena sujudus sahwi. Okey. Thumma ba'da intisabihi tadhakkara fi asna'iha. Okey, ini cerita. Ini cerita yang Nara cerita tadi tu. Ni yang Robek, yang huraian tu itulah apa yang Nara ceritakan tadi. Okey. Terus lagi ya. Apakah Robeknya? Okey. Sampai ke okey tu ada Robeknya. Panjang ni lambat ni. Baca ni tak baca rugi pula. Baca panjang sangat. Tak apa, kita baca sikit lagi. Kan kita berhenti sikit. Okay. The next page. Next page. Tengok furu'an. Tengok sikit lah. Ni faedah ni. Furu'un. Okay. لو شك بعد سلامه في ترك فرض غير نية وتكبيرة الإحرام لم يؤثر. Ingat. Ambil. Kena hafal kaedah ni. Jangan duk kalut. Okay. Furu'. Tadi dah faham 24 ya. 24 tu dia tambah rakaat sebab dia tak yakin. Tapi pada hakikatul amri, pada pandangan yang sebenarnya, kemungkinan benda itu tambahan. Oleh itu dia digalakkan membuat sujud sahwi. Khalas, tak nak cerita lagi dah. Sekarang ni furu'. Apa bahas furu' ni? Lau syakka ba'da salamihi, lepas dia salam, habis dah. Dah baca ayat akhir, dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Contohlah. Okay. Bagi salam. Tiba-tiba dia syak pula. Semayang tadi elok aku syok. Tiba-tiba dia syak. Tadi saya tadi cukup ke semayang? Tak yakin lah tadi. Tapi dia syak tu pada kecukupan, yakni rakaat. Tapi kalau dia syak kepada benda yang selain daripada niat ataupun takbiratul ihram, dia selamat. Awak syak awak tinggal apa? Saya rasa tinggal rukuk lah. Tak apa, BP lah. Lam yu'athir. Takkan beri kesan. Ingat syak bukan yakin. Baca betul-betul tu. Lau syakka ba'da salamihi fi tarki fardin ghairi niyatin wa takbiratul ihrami yu'athir. Lam yu'athir. Faham tak? Kalau dia syak, dah habis salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul duduk ya. Istighfar, astagfirullah. Dengar istighfar tu dia terfikir. Tadi cukup apa semayang. Sujud buat apa tadi? Tak erti lah. Dia macam tu lah. Syak macam tu lah. Syak ni, ya tak. Tapi kalau yakin, cerita lain. Kalau tak yakin, tu cerita lain pula. Ini syak. Ya ke tak? Ya tak ke ya? Itu dipanggil syak lah. Okey, baik. Selain, tapi dia apa yang dia syak itu, selain daripada niat dan juga takbiratul ihram. Lam yu'athir. Jangan duk kalut-kalut lah. Jangan duk kalut-kalut. Tak apa, BP lah. Tak bagi kesan. Tak ada ulang-ulang lah. Maknanya kita anggap benda itu telah pun sempurna lah. Okay. Lianna zahir, kerana pendapat yang zahir mengatakan wuku' solat telah pun berlaku solat yang sempurna. Okay. وسحوه حال قدوته كأن سهى عن التشهد الأول يحمله الإمام كما يحمل الجهر والسورة وغيرهما. Kalau dah dia ni lupa tapi dia sedang mengikut kudwah tu, dia mengikut imam, dia makmum lah, hala makmumihi. Dia solat berjamaah, dia jamaah. Okey. Kemudian dia rasa ada benda yang dia miss lah. Bukan yang wajib Yang wajib tak boleh. Ini yang benda-benda contoh tasyahud awal. Ab'ad tu. Benda itu akan ditanggung oleh imam. Sebagaimana imam itu akan menanggung surah dan lainnya apabila semayang itu semayang jahri. Mana ada makmum baca surah? Tak digalakkan baca surah melainkan dia tak dengar. Kan semayang fardu ini ataupun jemaah ini, kalau imam ataupun makmum tak dengar baca imam, dia boleh baca sendiri. Tapi kalau dengar, dia tak payah baca. Habis rugi dia tak baca, dia tak buat tu. Tak. Imam akan menanggung bacaan dia.
Okey, tu dah cerita dia. Okey. Maka fala sujuda alaih, maka dia tidak perlu sujudlah. Tak sujud. Kenapa? Imam dah buat. Imam dah coverkan untuk dia. Okey. Baik, kalau baca ni best ni. Tapi tak apalah, kita biar dulu. Kita biar situ dulu. Nanti kita terus sikit lagi. Okey, baik. Okey. Okay, jom tengok bawah tu. Muka surat sebelah. 288. Nak cantiknya kena baca. Apalah last kita baca last Qala Abdul Karim. Okay, last. Kata Syekh Abdul Karim, dia kata, "Lau qama imamuhu li khamisatin sahiyan fa innahu yamtani'u 'ala al-ma'mumi mutaba'atuhu walau kana masbuqa." Kalau imam tu ni sembahyang rakaat lah ni, sembahyang zuhur ataupun asar ataupun isyak. Imam tu ternaik, dia habis patut tahiyat akhir patutnya, dia tak naik terus. Allahu Akbar. Padahal dah habis 4 rakaat, dia naik juga. Sahian, terlupalah. Yamtani'u 'ala al-ma'mum mutaba'atuhu walau kana masbuqa, maka makmum tak boleh ikut imam tu walaupun dia masbuk. Kalau dia tahulah imam tambah. Wa huwa mukhayyirun baina mufaraqatihi li yusallima wahdah wa intidharihi li yusallima ma'ah. Ini benda biasa orang tanya. Ustaz, macam mana ni kami jemaah ni? Kami cantik lah. Imam pula lupa. Dia tambah rakaat. Apa nak buat apa ni? Ada dua pilihan di situ, tengok. Dua pilihan. Sama ada mufaraqah dan juga salam. Mufaraqah. Apa niat mufaraqah? Tak payah niat je cukup. Jangan lafazkan. Saya ingin memufaraqahkan imam ini. Tak boleh. Tak perlu. Niat je. Saya cerai dengan imam lah. Cerai tu makna kita bercerai. Tak ada kena-mena. Dan bila makmum dah mufaraqah, dia kenalah salam. Kenapa dia mufaraqah? Untuk mudah untuk dia memberi salam. Imam tu tengah duduk kalau berdiri. Okay. Ataupun ada pilihan kedua ialah dia tunggu imam tu. Subhanallah. Tegur kan. Imam bangun tu. Patut imam tu tahiyat akhir. Dia bangun. Subhanallah. Dia senyap je. Subhanallah. Dia pun senyap. Subhanallah. Tak bahas. Dia tak bahas juga. Tak tahu sebab apa. Dia pun tak faham kot. Kenapa subhanallah ni? Zikir ke? Dia tak faham. Adapun dia tahu. Tapi dia tak tahu apa kesilapan dia. Baiklah. Apa yang berlaku? Makmum ada dua pilihan. Sama ada tadi tu. Mufaraqah ataupun salam. Ataupun makmum kena tunggu imam. Dia duduk lah. Tunggulah buat macam mana. Imam pun baca Fatihah lah. Rukuk, sujud. Itulah semua tu. Sampailah imam pun dah sampai tahiyat akhir. Baru dah salam sama-sama dengan dia. Boleh dua pilihan. Itu di antara pilihan yang boleh kita buat lah. Okey. Baik. ومحل وجوب متابعته في السجود ما لم يتيقن مأموم غلط imam. Bukankah makmum ni diwajibkan mengikut imam? Kita kata betul, tetapi selagi mana makmum tu tak tahu imam tu silap. Kalau dia tahu imam tu silap, tak boleh fala yatba'uhu. Itu dia punya undang-undang tu lah. Okey, baiklah. Kita stop dah ni. Dah pukul 8.46. 8.50. Okey, stop dah sini. Muka surat yang 288 288 nanti kita nak baca depan ni. Sujud sahwi wa in kathra sahwu sajdatan. Nanti kita baca. Ini yang penting ni, pen penting. Okey, itu saja untuk hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.